اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. اللهم آمين. بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah, khabar sihat ke? Alhamdulillah. Sihat, insyaAllah. Baik, Alhamdulillah kita bertemu pada malam ini dalam tadabbur dan tilawah, insyaAllah. Kita nak sambung bincang kita dalam surah Al-Insan. Kita nak mulakan dengan membaca dahulu daripada surah Al-Insan ini ayat yang ke-7, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10, insyaAllah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. Terjemahan. Wayut'imu ayat 7 saya. Ayat 8. 8 ya. Mereka juga memberi makan benda-benda makanan yang dihajati dan disukainya kepada orang miskin dan anak yatim serta orang tawanan. Sambil berkata dengan lidah atau dengan hati, sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu kerana Allah semata-mata. Kami tidak berkehendakkan sebarang balasan dari kamu atau ucapan terima kasih. Kami sebenarnya takutkan Tuhan kami, takut Ia kenalkan kami azab pada hari yang padanya muka orang-orang yang bersalah masam berkerut-kerut. Baik, sebentar. Baik. Kita melihat sebahagian daripada ayat yang ke-8, iaitu وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. Ibadullah ataupun al-abrar ini mereka adalah orang yang suka memberi makan dan mereka itu memberi makan dalam setiap apa yang mereka ada itu mereka berikan kepada orang lain, dan ini adalah asal hukumnya adalah perkara yang sunat, tetapi mereka mengambil perkara sunat itu secara serius seolah-olah macam ia adalah satu perkara yang wajib. Ala hubbihi, mereka berikan makanan yang mereka sukai ataupun yang Allah sukai. Apa dia makanan yang Allah sukai, kan? Maka mengikut kriteria yang Allah inginkan. Dalam Al-Quran Allah sebutkan makanan itu mestilah yang halal dan juga yang baik. Maka makanan itu diberi mengikut apa yang mereka suka ataupun apa yang Allah suka, dan ia diberi atas dasar kecintaan. Al-hub, ia adalah atas dasar cinta.
Bukan saja atas dasar uh, apa, kadang kita beri sebab macam ini adalah benda yang baik, bukan. Tapi dia beri itu atas dasar cinta kan, terhadap perbuatan itu dan kepada orang yang dia berikan. Dia bukan hanya setakat nak memberi sahaja, tapi dia beri dengan perasaan cinta. Dan apa yang diberikan itu adalah perkara yang dia sendiri suka. Maksudnya kalau orang bagi dekat dia, dia pun suka nak perkara tersebut. Itu daripada sudut makanan. Dan kita sebutkan juga wata'imuna ta'am ialah kita menyediakan peluang pekerjaan ataupun apa sahaja yang menjadikan orang lain dapat survive sendiri, dapat terus memberi makan dengan hasil titik peluh dia sendiri, dengan usaha dia sendiri. Kita menyediakan peluang. Itu juga masuk dalam bahagian wa yut'imuna at-ta'am. Miskinan itu diberikan kepada orang miskin, wa yatiman kepada anak yatim, wa asira. Wa asira terjemahannya ialah tawanan. Ataupun kita terjemah dengan orang yang terpenjara. Ini juga masuk dalam bahagian asira. Baik, maka asira asalnya adalah bermaksud tawanan, iaitu tawanan daripada perang. Ya kan, tetapi bila kita melihat kepada perkataan asira, ia juga bermaksud orang yang terpenjara. Ramai tak orang yang terpenjara hari ini? Ramailah, ramai. Kalau pergi penjara, ramailah kan. Ramai tak juga orang yang dia bebas tapi dia macam terpenjara? Ada tak? Orang yang dia bebas tapi dia terpenjara? Ada tak? Ada. Baik. Asira juga masuk orang yang terpenjara. Terpenjara dengan apa? Dia terpenjara dengan hutang. Dia terpenjara dengan sakit. Bankrupt contohnya kan. Ini semua antara bentuk yang masuk dalam bahagian terpenjara, menjadikan hidup orang tu rasa macam dalam penjara lah. Dia rasa tak bebas kan. Kalau dalam penjara, kalau kita masuk dalam penjara, kita tak perlu risau tentang makan, betul tak? Makan provided kan, so tak perlu risaulah tentang makan. Tapi orang yang dia terpenjara di luar, maksudnya dia ada ahli keluarga contohnya kan, ataupun dia berseorangan dan dia tak cukup duit nak makan kerana kemiskinan, ataupun kerana tak ada kerja, ataupun kerana hutang, kena tipu, kena scam ke kan, ataupun dia sakit yang teruk sampai tak boleh bekerja, ataupun sakit yang habis duit yang ada itu digunakan untuk belanja, menampung perbelanjaan sakit dia. Maka itu adalah satu situasi yang teruk. Sebab apa? Sebab orang nampak dia macam biasa tapi rupa-rupanya dia adalah orang yang sedang terpenjara kerana hutang, sakit atau apa-apa sahaja. Keadaannya lebih teruk kalau kita lihat daripada sudut makan, daripada orang yang duduk di dalam penjara, yang makannya itu telah memang dia tahu dah confirm ada makan 3 kali sehari kan. Jenis makanan tu tolak tepi dululah, tapi confirm ada makanan. Berbanding dengan orang yang berada di luar yang bebas tapi kadang-kadang makanan tak ada. Iaitu antara maksud yang ada dalam asira, iaitu orang tawanan peperangan dan juga orang yang terpenjara. Ayat ke-9, innama nut'imukum liwajhillah. Sambil berkata dengan lidah atau dengan hati, sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu kerana Allah semata-mata.
kami tidak berkehendakkan sebarang balasan dari kamu atau ucapan terima kasih. Ucapan ini mereka ucapkan di dalam hati mereka. Mereka ucapkan dalam hati mereka, tapi Allah keluarkan dialog itu supaya kita boleh baca, supaya kita boleh tahu tentang sikap mereka. Dan inilah Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang maha tahu apa yang di luar dan juga apa yang di dalam. Sebab itu dalam Quran kita baca Allah disebut tentang Allah ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun antaranya. Dan Tuhanmu, dia mengetahui apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu nyatakan ataupun zahirkan. Allah sebutkan dua-dua. Kalau disebut, sesungguhnya Allah, dia tahu apa yang kamu rahsiakan. So apa yang dizahirkan Allah tahu tak? Mestilah tahu juga. Kalau sembunyi pun tahu, zahir mestilah lagi tahu. Tapi Allah sebut dua-dua. Dan Tuhanmu, dia mengetahui apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu zahirkan. Kenapa? Kerana kadang-kadang apa yang disebut di mulut itu berbeza dengan apa yang disebut di dalam hati. Maka ini yang berada di dalam hati. Kerana di mulut orang boleh cakap macam-macam lah, kan? Dan mungkin ia berbeza dengan apa yang berada di dalam hati. Maka ini dialog yang Allah bawakan apa yang berada di dalam hati ibadullah, iaitu mereka memberi makan. Innama ini terjemahannya sesungguhnya tidak lain. Sesungguhnya tidak lain. Tak ada apa yang diinginkan. Bila kita jumpa ayat yang gunakan perkataan innama, ia nak menyatakan perkara tersebut sahaja, tidak ada yang lain daripada itu. Langsung. Tak ada lain. Dan perkataan innama ini Allah gunakan banyak dalam Al-Quran. Sesungguhnya tidak lain, kami memberi makan kepada kamu liwajhillah, terjemahan adalah kerana Allah semata-mata. Baik, kalau kita lihat di sini digunakan perkataan liwajhillah. Kalau kita terjemah secara literal, dia akan jadi kerana wajah Allah. Kerana wajah Allah. Baik. Dalam Al-Quran, ya, bila ibadullah ini menyebutkan bahawa kami ini bagi makan kepada kamu tidak lain, kami lakukan ini kerana wajah Allah. Kalau kita terjemahkan begitulah, kerana wajah Allah. Kenapa disebutkan begitu? Kalau disebut innama nut'imukum lillah, boleh tak? Boleh je, sama je. Kan dalam tempat yang lain disebut lillah je. Tapi di sini disebut liwajhillah, kerana wajah Allah. Kenapa begitu? Kenapa dia? Kami beri makan ini kerana wajah Allah. Kenapa dia tak kata lillah? Innama nut'imukum lillah, tapi dia kata liwajhillah. Kenapa? Mengharap pertemuan dengan Allah. Kerana? Mengharap pertemuan dengan Allah. Tu boleh Ustaz. Wajah Allah. Macam Saya tanya lagi sekali tu jadi ragu-ragu pula dah. Tanyalah Ustaz. Pertemuan dengan Allah semata-mata. Itu Baik. berjumpa dengan Allah. Kerana Wajah lah. mengharapkan pertemuan. Baik, Ajayut silakan, ada ke? Macam nampak Allah punya wajah menengok dia buat tu. Macam nampak wajah Allah ketika dia buat benda tu. Macam nampak wajah Allah tersenyum. Fikir apa benda tu. Reda Allah, Ustaz tak boleh. Seolah-olah nampak reda Allah. Seolah nampak redha Allah. Baik.
Bukan Seolah-olah Allah nampak lah, wajah rodi ayat. Allah lah kalau redha Allah kan. Raditu Ya. billah, rodi Allah. Redha Allah Ah, lah. Seolah-olah nampak wajah yang Allah yang tersenyum kerana gembira atas apa perbuatan kita. seolah nampak wajah Allah itu seolah dia gembira dengan apa yang kita lakukan. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Zanaria? Tak boleh nak fikir Ustaz. Rasa dia macam dia macam ada perkataan ni tinggi makna dia ni. Tak tahulah apa yang sebenarnya yang tersirat dia. Tinggi. Tak apa, saya ambil yang ringkas je. Saya pun tak berapa nak tinggi sangat ilmunya, so saya pun akan berkongsi yang ringkas je. Baik, jazakillah khairan. Silakan, ada lain? Liwajillah. Kenapa dia guna liwajillah? Tak guna lillah. Ustaz, Hmm. bolehkah kita guna sifat manusia dekat Allah? Boleh ke kita guna sifat manusia ke Allah? Baik. Macam dalam surah Ar-Rahman tu dia pakai wajah juga. Wajah ya Allah aja yang apa? Yang kekal kan. Dia sebut juga macam tu. Betul. Dalam surah Ustaz, tapi kita hanya merasa wajah juga. Dia tak kehadirannya. guna. Kita menggambarkan Dia- wajah Allah Dia ketika tak kita bagi. kata Allah Seolah-olah tu, dia boleh je kata Allah tu kekal kan. Tapi dia kata wajah Allah lah. Dia sebut macam wajah Allah yang kekal. Betul. Kita tak boleh picture wajah Allah, kita hanya merasai kehadirannya, macam kita ada, jadi terasa ada, tapi disebut sebagai wajah sebab itu yang sesuai untuk digunakan dalam ayat kan. Baik, merasakan kehadiran. Masa kadang-kadang masa semayang kan terasa itu hadir. Tapi Maksudnya kita macam Allah tengok kita macam tu. kita tak bayang Macam, muka dia, kita hanya terasa kita- dia ada. Macam kita semayang tu kan kita tak nampak dia tapi kita dalam hati kita apa yang kita buat tu Allah nampak. Macam kita doa untuk orang Palestin kan, terasa sangat dia dekat bila kita doa betul-betul nak doa untuk orang Palestin tu. Terbayang-bayang kan. Betul. Dia lagi senang nak nampak kalau dengan hantu. Kita kan selalu lebih mudah terbayang hantu tu ada kat sana. Hantu tu ada kat sana. Padahal tak ada pun kan. Kan? Kebersamaan tu kan. Baik. Agaknya perkara yang macam ni yang Allah suka ke tak Ustaz? Jadi macam yang dia orang sebut tadi lah, Allah akan tersenyum nampak apa yang kita buat tu kan. Kita buat dengan everything kita buat kerana dia. Bukannya masuk benda-benda lain lah. Kita hanya mencari keredaan dia. Baik. Tak berapa mantap lah Ustaz. Tak apa. Dia tak ada betul salah. Tak ada betul salah pun. Baik, yang lain ada? Tadi Ajaya bertanya, bolehkah kita letakkan sifat yang ada pada makhluk pada Allah Azza wa Jalla? Sebagai apalah ibarat dia kan, kita guna yadun apa semua perkataan tangan tu kan. Tangan Allah tu. Tapi sebenarnya Allah tak ada tangan, tak berjisim pun kan. Betul. Baik. Macam mana? Ini perbincangan yang panjang lah. Cuma saya nak bawakan. Haji Zainal tak ada. Haji Zainal dia mendalam tafsir dia. Haji Zainal tak ada. Haji Zainal dah jarang jumpa dia. Kadang dah habis kelas barulah dia bercakap kan. Ada kelas ke? Baik. Tak ada betul salah ke macam mana nak buat makan. Baik. Tadi kan Ustaz tanya beza kenapa tidak lillah Ustaz dengan liwajillah. Ya, betul. Lillah, macam liwajillah tu lebih kuat lagi Ustaz. Hubungan kita dengan Allah sampai kita terbayangkan zat Allah tu sebagai wajah Allah lah. Bukan kita melihat wajah Allah tu ada rupa fizikal dia, tapi dia punya zat macam kita. Macam mana nak cerita? Jadi macam satu tahap hubungan manusia dengan Allah. Haji Zaidah. Dia baru balik pulang tu.
dah sampai satu konsep macam ihsan Ustaz kan, seseorang itu bila ada Ah, konsep ihsan, makam dia ihsan. Makam ihsan. ihsan ni dia ibadat dia Allah nampak dia, jadi dia nampak Allah, hubungan dia dengan Allah tu benar-benar kerana Allah. Jadi lillah tu diperkuatkan lagi, lebih kuat lagi dengan liwajhillah tu Ustaz. Liwajillah terasa lebih kuat daripada Terasa lillah. Baik, baik, masya-Allah. Masya-Allah, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Saya tak katakan semua itu salah. Kan semua itu boleh diterima asalkan kita tidak bertentangan dengan apa yang disebut dalam agama. Itu je. Baik, digunakan sini innamal nuti'ukum liwajhillah. Kan boleh saja guna lillah tapi guna liwajhillah. Dan antara yang menarik ialah seperti yang Ajaz Zahir sebutkan, bila kita guna liwajhillah kita akan terasa lebih dekat berbanding dengan lillah. Itu yang pertama. Yang kedua, wajah dia menggambarkan kepada keredaan. Wajah menggambarkan kepada keredaan. Kalau orang tu dia kalau kita suka kita akan duk ngadap kan. Kalau orang tu bercakap kita akan hadapkan muka dia pada dia. Kalau kata kita tak berapa nak suka, kita akan buat apa? Berpaling kepada dia. Sebab tu dalam Quran Al-Quran menceritakan tentang orang-orang yang ingkar, tentang Quraisy, tentang kafirun, orang kafir, tentang orang munafik. Mereka watawallau, mereka berpaling. Palingan apa? Wajah. Ada yang berpalingkan wajah, ada yang berpaling dengan badan-badan sekali. Tapi umumnya bermula dengan wajah. Kerana kalau wajah itu berpaling, tanda dia tak berapa suka. Macam kita lah, dia tak nak pandang pun tak nak. Dia pandang pun tak nak. Maka wajah melambangkan kepada keredaan. Dan rasanya ada ingat kita nak kadang bila kita masuk syurga ada yang Allah tak nak pandang muka dia. So yang dia buat ni dia nak Allah pandang muka dia. Dia nak tengok wajah Allah lah agaknya. Keredaan tu sampai tinggi macam tu sekali. Tak semua orang dapat tengok wajah Allah kan masa di syurga. Perkataan dia tu kan, masya-Allah. Saya pernah dengar lah orang cakap macam tu. Betul. So yang kedua tadi apa? Wajah menunjukkan kepada apa? Redha. Kan, kerana kita bukan saja nak buat sesuatu, tapi kita nak buat sesuatu itu dalam keadaan Allah redha. Kan, itulah gelaran yang telah didapati oleh para sahabat kan. Yang mereka apa? Bila kita sebut je nama Abu Bakar, kat belakang tu kita sebut apa? Radhiyallahu an. Kan, Allah redha kepada mereka. Dan kalau kita lihat dalam doa yang Nabi Sulaiman sebutkan ketika mana kisah dia lalu dan mendengar dialog Ratu Semut dan juga semut kan, disebutkan pada ayat ke-19 kan, auzubillahi minasyaitanir rajim, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta wa ala walidayya an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Maka tersenyumlah Nabi Sulaiman mendengar kata-kata semut itu dan berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku. Dan di sini ini poin kita, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai. Wa an a'mala salihan tardah. Kita bukan nak buat amal soleh saja. Kita bukan saja nak buat amal, kita nak amal yang soleh. Kita bukan saja nak amal soleh, kita nak amal soleh yang Allah redha. Itu yang pada al-insan ini, ibadullah itu dia nut'imukum liwajhillah. Dia memberi makan kerana inginkan wajah Allah, iaitu inginkan keredaan Allah Azza wa Jalla. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebentar. Wajah tu wajah ya lillah. Ada wajah.
Okey, baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibadullah ini, kan kita kata mereka ini Masya Allah. Kan kita dah bermula dengan yufuna bin nadhri sebelum ini. Kita dah tahu bahawa mereka ni memandang amal-amal yang sunat ni seumpama macam wajib. Dan kita dah lalu pada wa yut'imun at-ta'am ini, mereka ini adalah perkara yang sunat tambahan je. Dia bukan zakat, tapi mereka bersungguh-sungguh dalam nak memberi makan itu hingga mereka pandang pada setiap portion makanan mereka itu, dalam setiap pinggan mereka itu ada portion orang lain di situ. So mereka sangat serius, amalan mereka sangat Masya Allah. Dan begitu juga Allah sebutkan di sini liwajhillah, mereka melakukan satu ibadah itu liwajhillah, kerana wajah Allah. Tapi sebelum tu saya nak mungkin sikit nak menjawab soalan Haji Yahya tadi, boleh ke kita nak samakan apa yang ada dengan makhluk dengan Allah Azza wa Jalla? Dalam Al-Quran Allah sebutkan ada perkataannya wajah, ada pada ayat yang lain perkataannya tangan, kan, yadullahi fawqa aydihim, kan, tangan Allah berada di atas tangan mereka. So saya suka mengambil pendekatan yang ringkas, yang mudah. Allah Azza wa Jalla menggunakan perkataan tersebut dalam Al-Quran, dan kita mengambil perkataan itu sebagaimana yang Allah sebutkan, tanpa kita memperpanjangkan perbincangan tentang perkara tersebut. Contohnya Allah sebutkan di sini innama nut'imukum liwajhillah. Kami beri makan itu kerana wajah Allah. Kan? Juga Allah mengingatkan tangan Allah. Maka kita membacanya dengan seperti mana yang Allah sebutkan, tanpa kita membayangkan tangan Allah itu rupanya bagaimana, adakah seperti kita, wajah Allah adakah seperti kita, dan sebagainya. So itu adalah sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka itu adalah yang mudah dan selamat daripada pelbagai kita katakan khilaf yang berlaku. Kita ambil cara yang mudah, kerana apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, Allah boleh je tak guna perkataan yadullah ataupun wajhullah, tapi Allah letakkan di situ, kan, dan ia sebenarnya untuk menguji bagaimana kita. Dan saya yakin tak ada seorang pun daripada kalangan umat Islam, walaupun dia adalah Islam yang setakat nama sahaja, kan, saya yakin walaupun Islamnya hanya setakat nama sahaja, tak ada siapa pun dari kalangan umat Islam yang dia rasa tangan Allah ada tangan lebih kurang macam tangan dia. Allah ada wajah, nanti tidak akan tengok wajah Allah tu macam wajah dia, ada mata, hidung, mulut, tersenyum. Tak ada. Tak ada seorang Islam pun yang walaupun Islamnya hanya pada nama yang berpendapat ataupun berkeyakinan sedemikian. Betul tak? Maka kita semua yakin bahawa Allah itu takkan, dia tidak sama dan tidak akan pernah sama dengan mana-mana makhluknya. So bila Allah sebutkan begitu, maka kita baca dengan bacaan yang begitu tanpa kita berfikir, kan, bagaimanakah itu, bagaimanakah tangan Allah ataupun wajah Allah Azza wa Jalla. Baik. Allah sebutkan di sini, sesungguhnya tidak lain kami beri makan itu kerana wajah Allah. Baik. Kenapa digunakan di sini mereka ibadullah ini, Masya Allah, mereka menggunakan wajah Allah. Ini tanda betapa kecintaan mereka kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang paling mereka sayang, paling mereka cinta. Kita nak membayangkannya ibarat kita bercinta, kan, dan kita kenal dia waktu PKP. Maksudnya apa? Kenal online je. Kenal online, tak pernah jumpa. Kalau duduk macam ni pun memang nampak nama je, memang tak buka video. Kan? So bila kita kenal seseorang, kan, yang kita berborak dengan dia, dia bercakap dengan kita, kita bercakap dengan dia,
Kan? Kita akan rasa puas tak? Kita akan rasa okey lah, tapi kita masih lagi rasa tak puas. Kita akan rasa puas bila kita boleh tengok, yang paling kita nak tengok dekat diri orang tu adalah apa? Tapak tangan dia, kaki dia, rambut dia. Tak. Paling kita nak tengok adalah dia. apa? Wajah Muka dia. dia. Dapat tengok muka dia, kita akan rasa puas. Hilang semua teka-teki dan perasaan tu dia jadi lengkap. Kita boleh bersembang dengan orang dalam keadaan macam ni je. Kita nampak dia punya nama je. Kita boleh luahkan perasaan, dia bagi nasihat kita, kita seronok sembangan dia. Tetapi dia tak mencapai tahap kepuasan 100%. Dia hanya akan capai tahap kepuasan yang penuh bila kita tengok muka orang yang kita sedang bersembang dengan dia. Maka kerinduan dan kecintaan ibadullah kepada Allah Azza wa Jalla dia sangat-sangat tinggi. Hingga mereka tak nakkan dah perkara yang lain kecuali apa? Kecuali nak melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Mereka dah puas dah membaca perkataan-perkataan Allah. Sekarang dia nak jumpa dengan pemilik perkataan tu. Dan kita kalau jumpa orang yang kita tak pernah jumpa, yang paling kita nak tengok adalah muka dia, wajah dia, dan itulah yang diinginkan oleh ibadullah. Allah, seperti mana yang Allah sebutkan, kita lihat pada surah yang sebelum ini, surah sebelum ni je, surah Al-Qiyamah, pada ayat ke 22 dan juga ayat 23. Ayat 22 dan juga ayat ke 23. Surah Al-Qiyamah. Kita baca, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ada ke? Ada Ustaz. Ada, okey. Boleh admit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wujuhun yawma idzin nadhirah Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. ila rabbiha nazirah. Terjemahan, pada hari kiamat itu maka muka orang-orang yang beriman berseri-seri melihat kepada Tuhannya. baik, ini yang diinginkan oleh ibadullah. Mereka nak melihat kepada Tuhan mereka. Mereka nak melihat kepada Tuhan mereka. Sebab itu mereka bagi makan dalam keadaan apa? Dia bagi makan tu sebab nanti tujuannya dia nak tengok wajah Allah Azza wa Jalla. Kenapa mereka merasakan yang demikian? Kerana mereka tahu nanti ada orang yang tidak mampu untuk nak apa? Melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Kita lihat pada ayat yang ke-12 dalam surah As-Sajdah. Ambil surah yang kita familiar. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Terjemahan, Dan sungguh ngeri sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka dalam keadaan malu dan hina sambil merayu, wahai Tuhan kami telah melihat dan mendengar dengan sejelas-jelasnya akan segala yang kami ingkari dahulu. Maka kembalikanlah kami ke dunia supaya kami mengerjakan amal-amal yang baik. Sesungguhnya kami sekarang telah yakin.
Mereka nak melihat wajah Allah kerana nanti ada orang yang mereka tidak mampu untuk mengangkat wajah mereka melihat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dalam pada itu atau selain daripada itu, ada juga orang-orang yang mereka tidak dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tak nak pandang kepada mereka. Kita lihat pada surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 77, halaman 59. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaik. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Terjemahan. Sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit dengan menolak janji Allah dan mencabuli sumpah mereka, mereka tidak akan mendapat bahagian yang baik pada hari akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan memandang kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan membersihkan mereka dari dosa dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Dia keluar kot. Maaf. Okey, maaf. Baik. Sebentar. Di sini Allah sebutkan kan kenapa ibadullah mereka ingin buat lakukan sesuatu perkara, kenapa? Liwajhillah. Kerana wajah Allah, digunakan wajhillah, dia tak gunakan lillah. Kerana ibadullah ini pertama, mereka sangat cinta dan sayang kepada Allah. Dah selalu baca perkataan Allah, so rindu nak tengok muka pula. Nak tengok muka. Yang kedua, mereka tahu bahawa ada orang yang nanti tak boleh nak tengok muka Allah, wajah Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, mereka tahu bahawa nanti pada hari kiamat ada orang yang Allah tak nak pandang kepada mereka. Maka mereka lakukanlah ibadah yang terbaik yang mereka boleh lakukan liwajhillah, kerana wajah Allah. Itu yang mereka inginkan. Dan kalau orang yang dapat melihat wajah Allah, sudah tentulah dia akan dapat masuk ke dalam syurga. Dan ini bentuk apa? Bentuk keimanan yang tertinggi. Kerana ada orang yang dia dalam beriman dia lakukan satu perkara itu sebab takut kepada neraka atau nakkan syurga. Tapi ada orang yang dilakukan satu perkara itu hanya kerana Allah Azza wa Jalla, liwajhillah sahaja. Itu yang menjadi
tujuan utama dia, dan inilah yang Allah sebutkan yang berlaku ataupun yang dilakukan oleh ibadullah ataupun al-abrar ini. Mereka tidak lain hanya inginkan wajhillah. Selepas pada itu sebutkan la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Mereka tak inginkan balasan dan juga tidak inginkan ucapan terima kasih. Kenapa? Tahu dah, dia buat itu liwajhillah. Maka mereka tak inginkan balasan ataupun ucapan terima kasih. Kadang-kadang orang macam, aku dah buat macam-macam dah kan, tapi kenapa orang bila aku susah orang tak tolong pun aku kan? Bila aku susah orang tak ingat ke aku pun, tapi aku buat dah macam-macam dah. Itu orang yang inginkan apa? Jazaan. Dia inginkan balasan. Begitu juga dengan syukuran, walaupun Allah sebutkan dua-dua ni. Apa beza jazaan dan juga syukuran? Jazaan ini adalah satu yang besar lah, lebih besar daripada syukuran. Maksudnya orang balas balik sebagaimana apa yang dia buat. Syukuran dia kecil je, bukan besar pun, hanya ucapan terima kasih je kan. Maka Allah beritahu ibadullah ini, mereka untuk perkara yang besar jazaan pun mereka tak mau. Syukuran yang kecil, ucapan terima kasih, simple je, itu pun mereka tak inginkan. Kalau tak nak balasan tu mungkinlah kan, tak nak balasan. Sebab apa? Ada orang yang mudahlah macam tu, tak nak balasan. Tapi ucapan terima kasih kadang orang macam paling tidak cakaplah terima kasih kan, paling tidak hargailah ya sikit apa yang aku dah buat ni. Kalau tak nak balas pun, tak nak bagi bonus pun, paling tidak hargailah usaha kan pekerja ni kan. Syukuran, nakkan minimum ucapan terima kasih. Tapi ibadullah dan juga al-abrar, yang besar mereka tak nak, yang kecil pun mereka tak nak. Menunjukkan mereka memang tak nak apa-apa langsung. Yang mereka inginkan adalah wajhillah sahaja, tidak ada yang lain. Baik. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Ini antara perkara yang kita juga nak beri perhatian. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu dan kan kita menanti orang balas. Kalau tak menanti orang balas, kita menanti orang ucapkan terima kasih atau orang hargai. Kalaupun kita tak menanti ucapan terima kasih ataupun penghargaan, kita kadang-kala rasa macam tak seronok bila kita dah buat sesuatu tapi orang tak cakap terima kasih ataupun orang tak hargai. Kan kadang kita tak minta, tapi bila orang tak hargai atau orang tak cakap, kita rasa macam kan, tak berapa seronok, macam tak berapa best. Rasa macam itu je kan, aku buat macam-macam itu je, tak ada cakap apa-apa. Macam tu kan. Maka perkara ini adalah kalau cakap terima kasih, apalah sangat, tetapi kita kena ingat ini adalah cerita tentang siapa? Tentang ibadullah, tentang al-abrar. So mereka punya ibadah ni dia memang masya-Allah, dia next level, tapi dia bukanlah next level yang kita semua tak boleh capai tahap dia kan. Kadang-kadang kita mendengar orang bercerita tentang perkara agama ni, orang tu dia ibadahnya sampai ke satu tahap yang macam kan memang kita takkan dapat boleh capai lah kan. Kita akhirnya nampak macam susahnya agama ni, nak capai tahap tinggi-tinggi tu susahnya kan. Ada sampai yang tahap apa, wali dengan pelbagai jenis wali kan. Beberapa lepas saya dengar cerita tentang seorang yang ustaz, bukan di Malaysia lah, dia bercerita tentang wali-wali lah, wali-wali. So dia bercerita satu kisah Hasan Al-Basri. Dia adalah digelarkan Hasan Al-Basri itu sebagai ketua segala wali. Dia dah sampai perkataannya adalah wali kutub. Kan selalu dengar wali kutub kan. So dia cerita antara karamah Hasan Al-Basri yang satu hari dia berjumpa dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu kata, kalau kau ni hebat sangat, kau cuba kau nampak tak ada kubur tu, cuba kau tunjuk kat aku mana satu kubur datuk aku. Kalau kau terror sangatlah kan, kau tunjuk kat aku mana satu kubur datuk aku.
Maka apa yang dibuat oleh Hasan Al-Basri yang diceritakan oleh ustaz tersebut kan, ialah dia kata Hasan Al-Basri diri di depan kubur tu, lalu diseru semua ahli kubur itu, maka bangkit semua 500 ahli kubur. Orang dah meninggal di situ ada 500 kubur, 500 mayat itu semuanya bangun, bangkit daripada kubur dia. Kemudian ada seorang datang bertanya, ya Syekh, sekarang ni dah hari kiamat ke? Kan? Kemudian Hasan Al-Basri kata, belum lagi hari kiamat. Kan? So bila kita mendengar cerita macam tu, dan kalau nak capai tahap wali kutub, wali ni, wali tu, dia kena ada amalan yang kena pergi sana, kena pergi sini dan sebagainya, kita rasa macam itu satu perkara yang macam tak mungkin boleh dicapai. Sedangkan agama ini nak capai syurga Firdaus, yang paling tinggi syurga apa? Firdaus. Ada lagi tinggi tak daripada tu? Ada tak syurga yang lebih tinggi daripada syurga yang para nabi duduk? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Paling tinggi itulah syurga yang Nabi duduk tu. Takkan Nabi duduk syurga nombor 2 pula. Mestilah duduk syurga yang terbaik kan. So syurga yang terbaik adalah syurga yang didiami oleh Nabi Muhammad dan juga para Nabi. Dan syurga itu namanya syurga Firdaus. Dan syurga Firdaus tu kita semua boleh tak minta? Ada harapan tak untuk masuk? Ada. Tak perlu kita nak menjadi wali itu dan juga wali ini. Tak perlu tunggu kita dapat jalan atas air ke. Kan, dapat kasyaf ke, dapat bangunkan orang daripada kubur ke. Tak perlu sampai ke tahap itu. Kan? Itu yang dilakukan oleh ibadullah. Ibadah mereka dan next level. Tetapi ia bukan perkara yang luar biasa, yang maksudnya dia Masya Allah luar biasa lah. Tapi dia bukan perkara yang mustahil untuk kita capai. Bukan mustahil untuk kita nak capai. Kita nak bersungguh-sungguh dalam perkara sunat. Tak mustahil, hanya perlukan kepada kekuatan azam dan semangat buat. Kita nak beri makan, nak bersedekah, nak berinfak, nak belanja orang liwajhillah, hanya kerana nakkan wajah Allah. Teringin sangat nak jumpa Allah, nak tengok wajah Allah. Kita dah tak kisah kepada balasan syurga dan juga neraka itu. Boleh capai tak tahap tu? Boleh. Ia boleh dicapai oleh sesiapa sahaja. Boleh. Sebab itu kita dengar orang yang masuk syurga, majoritinya adalah orang miskin. Bukannya orang yang kaya. Ada yang masuk syurga dari kalangan orang yang banyak dosa. Kan? Yang bunuh 100 orang. Kan? Saya pernah sebutkan kisah juga seorang lelaki yang bila dia mati, dia minta anak dia bakar jasad dia tu. Mereka dapat masuk syurga. Kan? Dalam pada dosa yang banyak yang mereka lakukan. Maka ia bukan perkara yang mustahil, bukan nak kena buat ibadah yang pelik-pelik. Kan nak kena pergi apa tu? Bertapa dekat mana-mana gua ataupun bukit barulah nak dapat amalan tertentu. Nak kena pergi mandi air daripada gunung itu dan juga gunung ini. Barulah boleh dapat tahap yang tinggi tu. Tak. Tidak. Ia boleh dicapai oleh kita semua. Ia boleh dicapai oleh kita semua. Dia bukan perkara yang mustahil. Baik, pelajaran kita ambil daripada ibadullah ini ialah bila kita melakukan sesuatu, kita ingin biasakan kita melakukan bukan kerana nak mengharapkan balasan. Ini kita cerita sesama manusia lah, bukan dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau dengan Allah itu yang disebutkan dia dah pergi kepada satu tahap yang lebih tinggi, yang boleh juga kita untuk nak capai. Tapi dia dengan manusia bila dia buat, dia tak mengharapkan balasan pun daripada orang tersebut, dan juga tak mengharapkan ucapan terima kasih. Yang saya pernah sebutkan kisah Aisyah radhiyallahu anha apabila dia menghantar sesuatu, kan, pemberian makanan ke apa-apa kepada seseorang ataupun kepada satu keluarga. Bila pembantu dia balik, maka dia akan tanya kepada pembantu dia, apa orang tu cakap? Apa orang tu cakap? Lalu ada waktu yang pembantu dia kata, orang tu doakan kau wahai Aisyah. Maka apa yang Aisyah lakukan? Aisyah doakan orang tu balik. Siapa yang lepas Aisyah bagi satu pemberian, dia doakan Aisyah, dia ucapkan terima kasih. Arab selalu doa lah, ucapan terima kasih dia dengan doa. Kan? So kalau dia doakan Aisyah, maka Aisyah akan doakan balik dia. Dan Aisyah tanya pembantu itu sebab itulah. Sebab kalau ada orang doakan dia nak doakan balik. Kenapa?
kerana dia nak bagi kosong-kosong. Dia buat itu bukan nak balasan, dia buat itu bukan juga nakkan ucapan terima kasih. So doa orang kepada dia itu adalah macam ucapan terima kasih ataupun pembalasan. So dia tak nak, dia pun doakan balik orang tersebut. So dah jadilah. Dia doakan Aisyah doakan dia, so jadilah kosong-kosong balik. Kan? Dan tambahan ekstranya ialah apa? Aisyah ada bagi pada dia pemberian yang orang tu tak bagi pada dia. So Aisyah dapat satu, orang tu kosong. So itu yang diinginkan oleh Aisyah. Maka bila kita beri sesuatu, kan, kadang-kadang orang bagi kan, ambillah ni, ni saya bagi hadiah, tolonglah doakan saya, kan, ataupun kita bagi sesuatu kan, orang pun cakap terima kasih lah nak bagi kat makcik, tak apa makcik, saya bagi ni ikhlas, makcik tolong doakan saya. So tolong doakan saya itu adalah balasan yang kita minta daripada orang tu, dan ibadullah ataupun al-abrar, mereka tak minta perkara tersebut, tak minta doakan balik, kan. Kadang macam orang jemput untuk baca tahlil ke kenduri arwah ke, kan, dia bagi makan tu kan bagus, nut'imukum, bagi makan, wa yut'imuna ta'am. Tapi masalahnya dia didahului dengan kena baca Quran dulu, kena zikir dulu, kena buat ni dulu, kena sedekah. So itu adalah balasan kepada bagi makan yang dia nak bagi itu. So akhirnya jadi kosong-kosong balik, kan. Dia buat itu adanya balasan. So kita cuba pastikan tidak mengharapkan balasan ataupun syukuran ataupun ucapan terima kasih. Kemudian Allah sambung pada ayat ke-10, kami sebenarnya takutkan Tuhan kami, takut ia kenakan kami azab hari yang padanya muka orang yang bersalah masam berkerut-kerut. Baik, tadi pada ayat ke-9 ini sebutkan wala syukura, mereka tak inginkan ucapan terima kasih. Kenapa? Kerana mereka tahu Tuhan mereka adalah, salah satu sifat Allah adalah apa? Apakah salah satu sifat Allah? Syakur, betul tak? Salah satu sifat Allah adalah syakur, kan. So dia tahu Tuhan dia adalah Tuhan yang maha mensyukuri. So dia tak kisah untuk nak dapatkan ucapan terima kasih, penghargaan daripada manusia, kerana dia tahu Allah nanti akan menghargai dan mengucapkan terima kasih pada dia. Dan itulah nanti yang akan kita jumpa juga dalam surah Al-Insan ini nanti pada ayat yang ke-22, kan, Allah sebutkan inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Pada ke-22, sesungguhnya segala pemberian ini adalah untuk kamu sebagai balasan. Sebab apa? Sebab kat dunia dulu dia apa? La nuridu minkum jazaan. Dia tak nak jazaan, maka ketika di akhirat Allah kata inna hadza kana lakum jazaan. Ini untuk kamu balasan. Siapa yang balas? Allah yang balas. Kalau kat dunia dia buat sesuatu, siapa yang balas pada dia? Manusia. Manusia balas, okeylah. Tapi nak bandingkan manusia balas dengan Allah balas, mana yang jauh lebih hebat? Sudah tentu Allah. So ibadullah dia simpan. Dia tak nak balasan daripada manusia. Nanti ayat 22 Allah terus bagi tahu. Ini Allah sediakan jazaan sebagai apa? Balasan. Dan adalah usaha amal kamu di dunia dahulu diterima dan dihargai. Wa kana sa'yukum mashkura. Dan apa yang kamu usahakan dulu ketika di dunia, kamu bagi makan, kamu menyempurnakan nazar, kamu takut kepada Tuhan, itu semua apa? Kamu tak nak syukuran, kan? Tak nak ucapan terima kasih. Kamu tak kisah pun kalau orang tak hargai. Maka Allah kata hari ini aku yang akan menghargai apa yang kamu lakukan dulu. Aku yang akan ucap terima kasih kepada kamu. Itu nanti kita akan lalu pada ayat yang ke 22. Allah sebutkan kembali pemberian Allah kepada ibadullah. Saya sebutkan ibadullah, saya tak sebutkan al-abrar. So boleh faham ibadullah, itulah dia al-abrar yang telah pergi ke satu tahap yang dia capai tahap yang paling tinggi adalah ibadullah. Tahap yang paling tertinggi. Kami sebenarnya takut Tuhan kami.
Maka di sini ibadullah mereka maaf, Allah bawakan tentang salah satu sifat mereka ketika di dunia. Mereka apa? Nakhafu min rabbina, mereka takut kepada Tuhan mereka. Takut apa? Ia kenakan kami azab hari yang padanya muka orang-orang yang bersalah masam berkerut. Baik. Allah sampaikan ibadullah ketika di dunia mereka adalah orang-orang yang sentiasa takut. Sentiasa takut. Takut kepada apa? Takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itu je dia cakap. Takut kepada Allah, itu je. Takut apa? Tak beritahu. Kan? Maka Allah beritahu ibadullah, mereka ini takut kepada Tuhan, kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bila takut kepada Tuhan, merangkumilah segala perkara yang lain. Mereka takut kemurkaan Allah. Mereka takut Allah tak nak pandang mereka. Mereka takut Allah tak redha. Mereka takut Allah akan turunkan azab. So mereka takut semua perkara itu. Kalau kita naik perkara yang sama Allah sebutkan pada surah yang ke kita tengok sekejap, surah yang ke-51 ada ke? Tak ada. Abasa. Bahasa muka basah. Bukan. Sebelum tu. Sebelum tu. Yakhafu. Innahu huwal barrur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam Ar-Rahman ada juga yakhafu bin nawas wajillah. Dia dapat apa? Dapat masuk syurga sebab takutkan Allah. Bukan surah 51, surah 52. Surah 52 selepas pada itu. Surah 52 baik. Ayat yang ke-25, 26, ayat 25 hingga ayat yang ke-27. Ayat 25 hingga ayat yang ke-27 surah yang ke-52 surah At-Tur. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqbala ba'dhuhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Wa aqbala ba'dhuhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Terjemahan. Okey. 25. Dan dengan berada dalam nikmat itu, mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bertanya-tanya. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu semasa berada dalam kalangan keluarga kami, selalu masa cemas, takut daripada berlaku derhaka kepada Allah. Maka Allah mengurniakan kami rahmat dan taufiknya, serta memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya Betul, sampai itu je. Baik. habis dah. Maka ini kisah penghuni syurga ketika mana mereka dalam syurga tengah duduk lepak-lepak tu kan. Antara perkara pertama yang mereka sembangkan ialah tentang perihal mereka di dunia dulu. Ya, macam kita kan, kalau kata orang tu dia berjaya panjat gunung contohnya, apa yang dia akan sembangkan? Mestilah dia akan sembangkan, macam mana kau panjat tu? Macam mana persediaan kau? Macam mana training? Kan? Kalau berjaya masak, mesti dia akan tanya, dia akan cerita balik pasal masak lah. Kan? So, bila masuk syurga, dia akan mestilah cerita pasal macam mana dia orang boleh dapat masuk syurga.
So antara perkara pertama yang ahli syurga sebutkan ialah inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Maksudnya kami dahulu semasa berada dalam kalangan keluarga kami selalu merasa cemas takut. Selalu merasa cemas takut. Ini sikap penghuni syurga, mereka sentiasa rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka kita sebutkan sebelum ini kenapa rasa takut. Pertama, mereka takut kerana mereka juga ada buat silap. Kan, walaupun kalau lihat pada apa yang mereka lakukan tu memang masya-Allah, tak mungkin ada orang ada buat silap, ada buat dosa kan. Tapi tetap mereka sendiri merasakan mungkin ada kesilapan ataupun dosa yang mereka lakukan. Dan mereka bimbang terjerumus dalam dosa dan juga kesalahan kerana mereka tahu syaitan sentiasa cuba untuk nak apa? Bagi mereka tergelincir daripada jalan yang betul. Maka mereka sentiasa berada dalam keadaan yang takut dan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di sini sebutkan Allah gambarkan dia, takut mereka itu kerana nanti mereka akan menghadapi satu hari. Disebutkan sekali lagi, yauman. Satu hari. Yang apa? Abusan. Abusan ini muka yang masam. Macam surah Abasa itulah. Kan? Bermasam muka. Kan? Abusan ini, ataupun Abasa ini, kita kalau nak gambarkan dia macam orang yang tengah fokus buat sesuatu ataupun fokus melihat sesuatu, sampai berkerut-kerut kan. Kita kan kalau fokus kan macam ni kan. Lagi kalau dah berumur lah kan, lagi tua, lagi tak nampak lagi macam tu berkerut-kerut dia menengok macam tu kan. Itu abusan, orang yang dia fokus nak melihat kepada sesuatu tu. Dia terlalu fokus. Kenapa? Kerana nanti ketika di mahsyar, maka penghuni neraka mereka akan matanya terbeliak melihat azab yang akan mereka masuk. Azab yang akan mereka hadapi. Matanya tu jadi macam kan. So mereka tak boleh nak pandang ke tempat lain. Dia hanya fokus kepada azab yang mereka akan hadapi di depan itu. So dia fokus sangat. Dan hari itu semua orang pun berkerut, tak ada orang tak ada nak bergembira-gembira, ceria-ceria, tak ada. Setiap orang hari itu sibuk. Setiap orang hari itu dia majoritinya dia akan abusan. Dia mukanya berkerut, dia masam je dia punya muka itu. Kamtariran, berkerut-kerut, menggambarkan betapa seriusnya perkara yang dia tengah fikir tu. Sampai dia tak perasan sekeliling dia kan, kerana dia fokus kepada apa yang sedang dia fikirkan. Baik. Perkataan abusan ini bukan saja menggambarkan kepada situasi orang tersebut, tetapi dia juga menggambarkan kepada keadaan hari itu. Abusan ini dia juga adalah kalau kita katakanlah singa bila dia Suara. singa dia apa? Singa bukan mengiau, singa dia apa? Mengaum. Harimau, daripada harimau dia mengaum. Dia bila dia roaring tu kan, dia tu kan. So itu dalam bahasa Arab perkataannya sama ruwet dengan abusan, abasa, sama. So nak menggambarkan hari itu dia adalah hari yang menakutkan, macam kita sedang tengok harimau ataupun singa dan dia tengah mengaum sambil pandang muka kita. Kita sempat tak nak pandang tempat lain lagi? Sempat tak macam nak santai tengok kiri, tengok kanan, relax? Farad min Qaswara. Tak ada dah. Farad min Qaswara. So kita akan tak ada tempat lain kita pandang, kita akan tertumpu kat situ. Dan Allah nak gambarkan dia adalah hari yang abusan, seumpama macam kau sedang menghadapi seekor singa yang sedang mengaum depan muka. So nak menggambarkan situasi tersebut. Menggerunkan. Kamtariran, orang Arab kalau kata dia ada tali yang terikat ataupun tali yang tersimpul, perkataannya adalah kamtarira. Kalau tali yang terikat ataupun tali yang tersimpul,
perkataannya ialah qamtarira. So nak menggambarkan situasi juga pada hari itu, dia adalah hari yang kalau kita nak bawa keluar kan, benang ataupun tali dah bergumpal, tali rapia kan, bergumpal dekat dalam bakul. So kita tengok tu pun dah serabut. Lepas tu nak kena buat apa? Nak kena merungkai balik tali tu senang ke susah? Susah. Kita boleh relax senyum je ke tak? Mesti berkerut mata fokus nak merungkai satu tali tu. Betul tak? Dan akan makan masa. So tali yang bersimpul-simpul menggambarkan suasana hari itu adalah hari yang susah. Hari yang susah. Hari yang macam tali bersimpul tu lah. Serabut semua urusan. Dia bukan urusan yang lancar, dia urusan yang serabut. Tengok je pun dah serabut dah. Kan? Rasa macam nak potong je dua semua dah senang dia terbuka. Kan? Tak payah nak cari punca dia dekat mana. So Allah gambarkan keadaan diri orang tu, muka dia masam berkerut-kerut, dan Allah gambarkan juga, tu cantik perkataan Quran. Perkataan yang sama boleh menggambarkan beberapa situasi, dan di sini menggambarkan situasi orang yang berada pada hari itu, dan ia juga menggambarkan keadaan pada hari itu. Dua dalam satu dengan satu perkataan yang sama. Abusan menggambarkan orang tu muka dia masam, abusan juga menggambarkan situasi hari itu. Abusan itu adalah bunyi ngauman daripada singa ataupun harimau. Kan kalau dalam bahasa Arab perkataannya adalah al-asad abur. Abus. Itu perkataan dia. Singa itu dia mengeluarkan bunyi dia tu. So bila kita dengar pun kita dah takut dah. Qamtariran, muka orang hari itu berkerut-kerut, tapi orang yang berada pada hari itu, maksudnya apa? Dia sedang menghadapi urusan yang sangat-sangat susah, serabut macam tali yang bersimpul. Dia tengok tu je pun dah stres. Belum dia cuba lagi nak merungkaikan tali tu, dia tengok je tali itu bersimpul-simpul macam tu, itu pun dia dah stres dah. Itu satu hari yang ibadullah ini takut kerana ia menggambarkan satu hari yang serius, satu hari yang orang lain tak ada masa nak pergi tolong orang lain, nak bertanya keadaan orang lain, nak bantu orang lain, tak ada. Hari itu likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, hari itu semua orang sibuk dengan hal dia masing-masing. Maka bila kita tahu tak ada orang lain yang boleh tolong kita pada hari itu, siapa yang boleh tolong? Satu je, Allah Azza wa Jalla saja yang boleh tolong. Maka sebab itu mereka takut kepada Tuhan itu. Mir Rabbina. Dia takut dengan Tuhan yang memelihara dia itu. Hanya itu sajalah Tuhan yang boleh menjaga dan terus memelihara dia. Seperti mana yang telah dilakukan di dunia, begitulah yang mereka harapkan nanti di akhirat. Dan sebab itu dia masih lagi menggunakan perkataan Rabb di sini. Dia tak kata inna nakhafu minallah ataupun inna nakhafullah. Dia gunakan perkataan Rabb. Kenapa? Kerana mereka masih mengharapkan lagi Rabb ini. Kerana dalam perkataan Rabb itu ada perkataan apa? Dah ada perkataan menjaga, mendidik, tarbiyah. Kan? Menjaga hingga besar, daripada kecil sampai besar. Itu asal pada perkataan Rabb. Dia jaga dan pelihara. Maka mereka mengharapkan Rabb itu masih menjaga dan memelihara mereka pada hari yang abusan qamtariyah. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti setakat itu. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. InsyaAllah saya buka dulu jika ada soalan. Silakan. Ataupun perkongsian. Ataupun tambahan. Silakan. 1, 2, 3. Oh, tak ada. Baik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi kulli makan. Allahumma inna lana ikhwatan fil aqidah massahumud dhurru wa anta arhamur rahimin. Allahumma alif baina qulubil muslimin wahdihim subulas salam وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullah khairan bersama meluangkan masa pada malam ini. Dan Allah sebagai amal yang soleh, insya-Allah. Ya, saya silakan. Tadi doa apa tadi tu Ustaz? Ustaz share Ustaz. Saya baju nak minta. Kapitan apa semua tu. Saya baru nak minta. Lain doa ni malam ni. Betul lain. Abang sedang menang ke? Tak, doa kita tak mampu nak buat. Kita ada hanya doa kan. Sebab apa tu? Kita tak nak menjadi golongan teroris. Kita tak nak jadi teroris. Maksudnya apa? Kita berdiam diri seolah kita mengiyakan apa yang sedang berlaku di sana hingga menyebabkan saudara-saudara kita terbunuh kerana diamnya kita tanpa buat apa-apa. Bukan maksudnya diam tu maksudnya kena buat posting pasal ni ke, pasal Palestin ke, kena pergi ceramah ke, bukan. Tapi kita bersendirian pun kalau kita tak doakan mereka, tak fikir, tak risau, tak bersedih, tak buat apa-apa pun bersendirian tentang mereka, maka kita adalah teroris yang sebenar, yang membenarkan saudara-saudara kita di sana itu dibunuh dengan tanpa kita buat apa-apa je. Kita boleh membayangkan depan mata ini Israel, ini orang Palestin, dan kita hanya duduk di situ melihat saja. So kita adalah salah seorang daripada teroris yang membiarkan pembunuhan kejam berlaku depan mata kita. Wallahu a'lam. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.